Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajiah binti Idrus. Nombor matrik saya 121393. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Raihana binti Roslan. Nombor matrik 121339. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wanar Adlin binti Wan Muhammad Zaman Huri. Nombor matrik 121193. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibila Atirah binti Ismail. Nombor matrik 12111927. Nama saya Ahmad Sa'id Al-Mubarak bin Ibrahim Syawal 12111940. Latar belakang kajian. Kebahagiaan telah banyak diteliti dari pelbagai sudut yang menghasilkan pelbagai tafsiran. Sumber kebahagiaan sebenar apabila matlamat hidup ini adalah untuk berpegang teguh pada iman, takwa dan amal soleh untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan merupakan harapan atau objektif yang dihargai dalam kewujudan manusia secara umum, seperti yang dilihat oleh fakta bahawa individu berusaha untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup mereka. Setiap manusia mengharapkan kebahagiaan bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Individu yang berpegang teguh dengan akidahnya akan berusaha memperbaiki akhlaknya, dan orang yang berusaha mengembangkan akhlaknya secara langsung sedang menuju ke arah kebahagiaan yang sebenar. Persoalan kajian. Yang pertama, siapakah Imam Al-Ghazali? Yang kedua, bagaimanakah cara untuk mencapai kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali? Yang ketiga, adakah cara mencapai kebahagiaan daripada Imam Al-Ghazali adalah secara teori atau praktik? Yang terakhir, bagaimanakah kebahagiaan dapat mempengaruhi kehidupan? Objektif bagi kajian kami adalah yang pertama, menerangkan mengenai latar belakang Imam Al-Ghazali. Yang kedua, mengenali pasti cara mencapai kebahagiaan sama ada dari sudut teori ataupun praktikal. Yang ketiga, menjelaskan cara mencapai kebahagiaan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Dan yang keempat, menghuraikan bagaimana kebahagiaan dapat mempengaruhi hidup seseorang manusia. Skop kajian ini adalah penyelidikan ke atas pendapat Imam Al-Ghazali mengenai konsep kebahagiaan kepada manusia. Kajian ini menggunakan input daripada buku karangan Imam Al-Ghazali sendiri dan beberapa artikel dan jurnal yang menghurai lebih mendalam mengenai pendapat Imam Al-Ghazali dalam konsep bahagia ini. Kajian tentang kebahagiaan adalah sebuah kajian yang menarik untuk dijadikan topik dalam banyak bidang ilmu, sama ada bidang psikologi, etika, falsafah dan lain-lain. Ini kerana kebahagiaan adalah keperluan bagi setiap manusia di muka bumi dalam kehidupan. Dan hakikat bahawa kebahagiaan adalah satu hal yang sulit untuk diperjelaskan kerana ianya berbeza menurut pandangan setiap orang. Terdapat beberapa contoh penulisan yang menceritakan mengenai konsep bahagia bagi pendapat mereka, iaitu Ibnu Miskawah dalam karangannya Menuju Kesempurnaan Akhlak menerangkan baginya bahagia terbahagi kepada dua, iaitu bersifat rohani dan jasmani. Hamzah Yaqub membahaskan mengenai kebahagiaan berdasarkan para tokoh ilmuwan dan berdasarkan agama, iaitu agama Islam, Buddha dan Hindu dalam buku karangannya. Metodologi kajian adalah cara yang digunakan untuk menjalankan sesebuah kajian. Sesebuah kajian pasti memerlukan suatu kaedah untuk meneliti butiran yang harus diambil berat dalam mencari jawapan untuk persoalan yang timbul dalam kajian tersebut. Maka kami menggunakan meta-analisis. Jenis penyelidikan yang digunakan dalam kajian ini adalah penyelidikan perpustakaan, library research, yang mengambil data dari berbagai input yang berkaitan dengan tema kajian ini. Untuk sumber data, fokus pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyemak imbas buku-buku yang menyokong input dalam kajian ini. Untuk metod pengolahan data pula, metod yang digunakan untuk mengolah data hasil dari carian melalui buku-buku dan artikel-artikel yang dijumpai adalah dengan menggunakan descriptive analysis, iaitu dengan melihat konsep bahagia yang terdapat dalam kehidupan moden yang menyokong cara pemikiran Imam Al-Ghazali yang terkandung dalam buku-buku karangannya.
Nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Gelaran yang diberikan kepada Imam Al-Ghazali ialah Imam Besar Abu Hamid Hujjatul Islam. Tempat Imam Al-Ghazali dilahirkan ialah di Ghazala yang terletak di pinggir bandar Tusi di dalam wilayah Khurasan Parsi. Imam Al-Ghazali bermazhab Syafi'i, sementara dalam ilmu kalam beliau mengikuti aliran Al-Ash'ari dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada tahun 1077, Imam Al-Ghazali telah melanjutkan pelajarannya ke Jurjan, kemudian menuntut ilmu dengan gurunya iaitu Abu Nas Ismaili. Di Jurjan, beliau telah berkahwin dan kemudiannya beliau pulang ke Tusi selama 3 tahun. Dalam tempoh itu, beliau belajar tasawuf daripada Yusuf An-Nasash, merupakan seorang sufi yang terkenal. Pada tahun 1080, Imam Al-Ghazali pergi menuju ke sekolah tinggi Nizamiyah di Naisabur. Di sana, beliau belajar menuntut ilmu dengan Abu Al-Ma'ili, Diyanuddin Al-Juwairi yang terkenal dengan Imam Al-Haramain. Pelbagai ilmu yang dipelajari daripadanya antaranya ialah ilmu kalam, ilmu fiqh atau ilmu falsafah seperti mantik, jidal, hikmah dan lain-lain. Sehingga kan beliau dapat pelbagai mazhab dan dapat menolak setiap aliran yang dianggap salah. Kemudian Imam Al-Ghazali telah diangkat menjadi profesor pada usia 33 tahun di Universiti Nizamiyah. Kini Imam Al-Ghazali dikenali sebagai tokoh yang agung, martabat yang tinggi dan setiap tulisannya mudah disimak. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah bersamaan 111 Masih di Tusi. Beliau telah meninggalkan satu karyanya yang terkenal iaitu Ihya Ulumuddin. Konsep kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali. Definisi kebahagiaan menurut Al-Ghazali merujuk kepada kenikmatan yang paling tinggi dan terpenting sebagai hasil keupayaan manusia untuk memperoleh kualiti akhlak dan kesucian jiwa. Keutamaan dan kesucian jiwa dapat membezakan antara kesenangan dan kesusahan hidup, sedangkan kebaikan akhlak atau adab dicapai melalui perbuatan amal ibadah yang berterusan. Menurut Imam Al-Ghazali, redha yang murni diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kehidupan manusia akan mendatangkan kemudaratan jika kebahagiaan tersebut tidak tercapai. Kebahagiaan menurut Al-Ghazali ialah apabila manusia telah menundukkan nafsu binatangnya. Sifat malaikat pula adalah sentiasa tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengagumi keindahan Allah dan seumpamanya. Sifat malaikat inilah yang menggambarkan sifat manusia dan secara fitrahnya manusia sememangnya tidak terhalang daripada nafsu dan amarah haiwan. Bahagia menurut Abu Hamid Al-Ghazali juga sepadan dengan ungkapan sa'adah yang merujuk kepada dua kewujudan alam iaitu dunia sekarang dan akhirat. Kebahagiaan menurutnya adalah keadaan tenang, semangat yang tenang tanpa cacat. Apabila seseorang telah mencapai tahap mengenal Allah, dia telah mencapai puncak kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang sukar untuk dicapai. Apabila kita memahami 4 teori penting, kita boleh mencapai kebahagiaan. Pertama sekali, kesedaran diri. Kedua, meningkatkan tahap kesedaran diri, khususnya kesedaran tentang Allah. Ketiga, apabila kedua-duanya dikuasai, pemahaman seseorang tentang dunia akan berkembang. Ilmu akhirat adalah ilmu yang keempat dan terakhir yang wajib kita pelajari. Imam Al-Ghazali ada menjelaskan tentang kaedah-kaedah dalam mencapai kebahagiaan. Dan antara yang pertamanya adalah mengenal diri. Dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman pada ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang bermaksud dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan tentang dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut. Mengenal diri bukan sahaja mengenal apa yang ada pada tubuh pada kita, malah ia lebih kepada mempersoalkan tentang diri kita. Sebagai contoh, mempersoalkan tentang siapakah diri kita, bagaimana kita boleh wujud dan apakah tugas serta tanggungjawab kita sebagai manusia dan hamba di dunia ini.
Yang keduanya adalah mengenal Allah SWT. Mengenal Allah SWT adalah suatu pencapaian tertinggi bagi setiap manusia, kerana ia adalah kaedah di mana kita mengenal siapa pencipta kita. Kaedah untuk mengenal Allah SWT adalah dengan mentadabbur alam, yakni dengan melihat keajaiban dan kehebatan Allah SWT terhadap ciptaan-ciptaannya serta makhluk-makhluk lain di bumi ini. Sebagai contoh, kita boleh melihat bahawa Allah mencukupkan setiap rezeki bagi setiap makhluknya tanpa kurang sedikit pun. Yang ketiganya tentang mengenal dunia. Manusia dianggap sebagai musafir ataupun pengembara yang singgah di dunia buat sementara waktu untuk menyediakan bekalan amalan semata-mata untuk dipersembahkan kepada Allah SWT di akhirat kelak. Antara dua aspek yang perlu dijaga oleh manusia bagi mencapai kebahagiaan dunia adalah perlindungan serta pemeliharaan jiwa dan perawatan pemeliharaan jasadnya, iaitu menjaga jiwa dan jasadnya supaya tidak terdorong kepada perkara-perkara mungkar yang dapat menjejaskan kebahagiaan di dunia juga di akhirat mereka. Dan yang terakhir adalah tentang mengenal akhirat. Seperti mana yang kita tahu, akhirat adalah suatu destinasi terakhir bagi seluruh umat manusia yang sifatnya kekal abadi. Manusia perlu mengenal tentang keadilan hari akhirat dan keadilan Allah SWT pada hari akhirat supaya tidak menjerumuskan diri ke lembah neraka, dan perlu mempersiapkan diri di dunia supaya mereka tidak menyesal di akhirat kelak. Akhir sekali dapat kita simpulkan bahawa kebahagiaan dan kesenangan hidup adalah satu tujuan utama bagi manusia sejak azali hingga ke akhir hayat. Setiap insan pasti menginginkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan mereka, baik dari segi aspek lahiriah maupun batiniah. Kewujudan manusia dalam menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat telah membuatkan Imam Al-Ghazali memberi beberapa contoh dan cara dalam mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti yang pertama, mementingkan diri seseorang dalam mengejar cinta Allah. Yang kedua, kebahagiaan dalam memperolehi akhirat serta ingat akan kematian. Dan akhir sekali, kebahagiaan melalui dalam membagi akhlak dan sahsiah diri agar tidak terjerumus dalam perkara yang tidak berfaedah. Oleh itu, seharusnya setiap daripada kita mentaati dan bertakwa kepada Allah, kerana itu adalah satu jaminan yang mutlak dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.